Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana. Wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, kita bertemu dalam perkongsian daurah lewat malam yang mana kita berada pada tajuk sirah, pembacaan kitab Al-Mukhtasar fi Sirati Sayyidil Bashar, ringkasan perjalanan hidup penghulu segala manusia, baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada hari ini kita tidak ada perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin kerana beliau kurang sihat, beliau ada urusan. Kita doakan moga Allah pelihara para asatidzah kita, orang-orang yang banyak membantu mendidik kita. Moga Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka, anugerahkan afiah kesihatan kepada mereka, amin ya rabbal alamin. Lalu hari ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-44, menceritakan tentang peristiwa peperangan Nabi SAW. Dan sebelum kita teruskan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Lalu yang ada di dalam komen, saya nampak ada Hardi Suhaimi, Galik Spirit, Zakia Muhammad Nin, kemudian Zabaria Muhammad Yusof, kemudian Nur Baiduri, Azima dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita telah tiba pada tahun yang ketiga Hijrah daripada sudut peristiwa peperangan yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW kepada sahabat yang ada buku, bermula daripada muka surat 44. Muka surat 44. Ahlan Muhammad Hairul Ikhzan Hasan dan juga sahabat-sahabat yang lain. Lalu muka surat yang ke-44, apa yang berlaku kepada baginda Rasulullah pada tahun yang ketiga Hijrah. Kata penulis buku, berlakulah perang Ghatfan pada Muharram bulan yang pertama tahun yang ketiga Hijrah. Pada bulan pertama tahun ketiga Hijrah berlakulah peperangan Ghatfan. Semalam kita berhenti pada peperangan Sawi di mana Abu Sufyan membawa 200 orang Quraisy pada 5 Zulhijjah menyerang Madinah pada waktu itu untuk membunuh sahabat, menuntut balas di atas kekalahan mereka di Badar. Ini berlaku pada bulan Muharram. Bulan selepas itu, bulan pertama daripada tahun yang ketiga Hijrah. Kata penulis buku, setelah baginda Nabi SAW kembali daripada peperangan Sawik, Sin, Waw, Ya, Qaf, Sawik, yang maksudnya adalah tepung. Tepung yang sejenis makanan diperbuat daripada campuran tepung, bali, susu dan air. Digaul-gaul, maka menjadilah ianya makanan sawi. Ada padanya pada waktu itu manis, ada pada waktu itu kelembutan, mengenyangkan, dan ianya makanan yang disukai juga oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada tarikh 5 Zulhijjah pada tahun yang kedua Hijrah berlakulah peperangan Sawi menentang orang Quraisy yang datang secara tiba-tiba ke Madinah membunuh beberapa orang sahabat, iaitu 2 orang Ansar. Kata penulis buku,
setelah baginda Nabi SAW pulang daripada peperangan Sawiq, baginda Nabi SAW berada di Madinah sepanjang tempoh baki bulan Zulhijjah. Sawiq pada tarikh 5 Zulhijjah. Lalu Nabi pergi dalam peperangan itu 5 hari. Lalu bila Nabi balik pada 10 Zulhijjah, sampailah habis bulan Zulhijjah, Nabi SAW berada di Madinah. Kemudian Nabi SAW mendapat tahu ada satu kelompok daripada Banu Tha'labah dan juga Banu Muharib. Mereka pada waktu itu nak menyerang Madinah. Lalu Nabi kumpulkan lebih kurang 450 orang tentera dan meminta Uthman bin Affan untuk menjaga di Madinah, menggantikan Nabi SAW. Lalu Nabi pergi kepada Banu Tha'labah dan juga Banu Muharib yang nak menyerang Madinah. Ketika mana Nabi sampai kepada mereka, maka pada waktu itu Nabi dapati mereka telah melarikan diri ke arah pergunungan. Lalu Nabi SAW kekal berada di perkampungan Ghatfan, yang mana pada waktu itu daripada Ghatfan satu kabilah besar, suku kabilah Muharib dan juga suku kabilah Tha'labah. Pada waktu itu Nabi duduk di situ pada bulan Muharram dan sepanjang bulan Safar. Safar adalah bulan yang kedua. Nak memberi amaran kepada mereka jangan berani menyerang Madinah. Lalu daripada Muharram bulan pertama tahun yang kedua Hijrah sampailah keseluruhan bulan yang kedua tahun yang ketiga Hijrah, Nabi SAW berada di situ. Namun tidak berlaku sebarang pertempuran. Lalu Nabi SAW pulang semula ke Madinah. Lalu perang ini dalam istilah sirah ada banyak nama, kata penulis buku. Sebab itu faedah, perang ini mempunyai 4 nama. Kadangkala dalam sirah kita nampak ianya dengan nama Dhu Amar. Kadangkala dengan peperangan Najat. Kadangkala dengan peperangan Anmar, Hamzah Nun Mim Alif Ra, Anmar. Dan kadangkala dikenali juga sebagai peperangan Ghatfan. Dan kadangkala daripada sudut tarikh pada waktu itu berubah-ubah. Kadang-kala kita baca Muharram, kadang-kala kita baca Safar. Hakikatnya ianya adalah peperangan yang sama, namun tempoh Nabi berada di situ sebenarnya daripada Muharram sampailah penghujung Safar. Muharram bulan yang pertama, Safar bulan yang kedua. Maka ini dah selesai dah 2 bulan. Bulan Muharram, bulan pertama, bulan Safar, bulan yang kedua daripada tahun yang ketiga Hijrah. Tak lama selepas itu pada bulan yang berikut, bulan yang ketiga pada tahun yang ketiga Hijrah. Adakah line saya bagus? Saya cek. Okey, minta maaf. Adakah line saya jelas? Sebab tadi dia tulis itu internet connection not stable. Okey ke line kita? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Kalau jelas, mohon komen jelas. Minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lalu kalaulah jelas, mohon komen jelas. Okey. Alhamdulillah. Okey, lalu ini adalah peperangan yang berlaku pada bulan pertama Muharram sampailah kepada penghujung bulan kedua Safar pada tahun yang ketiga Hijrah. Bulan yang ketiga tahun yang sama, tahun yang ketiga Hijrah, berlaku lagi peperangan yang lain. Lalu kita nampak peperangan yang berlaku pada awal tahun 3 Hijrah, bahkan semua peperangan, bukan Nabi yang mulakan perang. Mereka yang pada waktu itu mengancam untuk menyerang Madinah, lalu Nabi SAW bertahan. Okey. Jelas, cuma tadi terputus kejap. Alhamdulillah, ramai yang kata jelas. Hardi, Saudah Ahmad, Galik Spirit, Azimah dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih. Okey. Lalu berlakulah perang Buhran pada Rabiul Awal. Rabiul Awal adalah bulan yang ketiga daripada tahun yang ketiga Hijrah. Kata penulis buku, pada bulan yang ketiga tahun yang ketiga Hijrah, iaitu Rabiul Awal, Abdullah bin Ummi Maktum menggantikan Nabi SAW di Madinah. Lalu Nabi telah keluar bersama dengan 300 orang tentera menuju kepada Banu Sulaim di Bahran, kerana Nabi SAW mengetahui mereka nak menyerang Madinah lagi sekali. Sebelum ni, lepas perang Badar, mereka memang nak serang Madinah. Kita lihat pada muka surat 41. Yang ada kitab ini, muka surat 41.
Minta maaf. Lalu pada muka surat 41, iaitu pada bulan Syawal, bulan yang ke-10, tahun yang kedua Hijrah, Banu Sulaim memang nak serang Madinah. Tapi waktu itu mereka berada di Al-Qudr. Nabi SAW pergi dengan 200 orang tentera, namun mereka pada waktu itu melarikan diri, meninggalkan binatang ternakan mereka. Tak lama selepas itu, Syawal bulan yang ke-10, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safa, Rabi'ul Awal. 5 bulan selepas itu, mereka kumpul lagi sekali nak menyerang Nabi SAW di Madinah. Maka Nabi SAW bawa 300 tentera menuju ke Buhran, namun pada waktu itu mereka telah melarikan diri. Lalu Bani Sulaim 2 kali yang kita dah belajar, Syawal tahun yang kedua, kemudian Rabi'ul Awal tahun yang ketiga, mereka nak serang Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pergi kepada mereka. Setelah daripada itu tidak berlaku sebarang pertempuran. Lalu Nabi SAW berada di sini lebih kurang sebulan, barulah pulang ke Madinah. Lalu kita nampak pada bulan pertama tahun ketiga Hijrah Nabi sibuk. Bulan yang kedua tahun yang ketiga Hijrah pun Nabi berada di luar Madinah. Bulan yang ketiga tahun ketiga Hijrah pun sepanjang bulan Nabi berada di situ, sampailah kawasan itu benar-benar aman. Kemudian berlakulah perang Uhud pada Sabtu 7 ataupun 11 ataupun 15 Syawal. Yang penting ianya hari Sabtu. Sama ada Sabtu 7 Syawal ataupun Sabtu 11 Syawal ataupun Sabtu 15 Syawal, perbezaan pendapat para ulama. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita belajar ianya pada 7 Syawal. Ada riwayat mengatakan 11, ada riwayat mengatakan 15 Syawal, namun yang pasti ianya hari Sabtu. Maka berlakulah pada waktu itu peperangan Uhud, salah satu perang yang besar yang berlaku dalam Islam. Ianya berlaku pada bulan Syawal, bulan yang ke-10 daripada tahun yang ketiga Hijrah, lebih kurang 1 bulan beberapa hari selepas daripada Badar. Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua. Ini berlaku pada bulan Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Okey. Kata penulis buku, berlaku dekat Bukit Uhud. Saya tak pergi detail sebab kebanyakannya kita telah belajar. Berlaku dekat Bukit Uhud, dan sebab berlaku peperangan ini adalah kerana pihak Quraisy telah bersepakat untuk menuntut balas di atas kekalahan yang mereka terima pada perang Badar yang lalu. Lalu orang Quraisy telah keluar bersama dengan 3,000 orang pejuang, dan pihak Islam juga telah keluar bertemu dengan mereka. Lalu daripada sini kita nampak dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, dia ada rentetan peristiwa dia. Bagaimana orang Quraisy diupah penyair-penyair. Bagaimana orang Quraisy pada waktu itu dia paksa dan dia minta semua daripada kalangan orang Quraisy untuk turut bersama. Sebab itu jumlah mereka ramai. Lalu bilangan pejuang Islam adalah 700 orang. Asalnya 1,000. Kemudian 300 orang munafik yang diketuai Abdullah bin Ubay bin Salul tinggalkan Nabi betul-betul sebelum perang pada pagi Sabtu ketika mana dah sampai ke Uhud. Mereka patah balik sengaja padahal mereka dah bersama dengan Nabi sebelum daripada itu. Daripada 700 orang, Nabi telah mengarahkan muka surat 46 seramai 50 orang pemanah untuk berada di atas Bukit Uhud. Sebenarnya bukan Bukit Uhud, tetapi anak bukit yang berada berhampiran dengan Uhud, itulah Bukit Pemanah. Lalu sahabat-sahabat boleh tulis di sini, lebih tepat Jabal Rumah ataupun Bukit Pemanah pada baris yang keempat muka surat 46. Lalu di sini ditulis Bukit Uhud. Bukit Uhud itu jauh sangat, tinggi sangat. Sebenarnya adalah pada Jabal Rumah ataupun terjemahan Jabal Rumah adalah Bukit Pemanah. Rumah, Ra baris depan, Mim baris atas, Alif dengan Ta marbutah. Rumah maksudnya pemanah, Jabal maksudnya bukit. Nabi pesan kepada 50 orang pemanah ini, jangan sesekali meninggalkan tempat yang Nabi tetapkan untuk mereka, hanya setelah mendapat arahan daripada baginda Nabi SAW. Kemudian daripada situ telah berlangsung pertempuran antara mereka, dan kemenangan pada awal peperangan berpihak kepada orang Islam buat kali pertama. Pasukan pemanah menyangka
bahawa perang telah selesai. Lalu mereka pun turun daripada tempat mereka. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita belajar pada waktu itu yang turun adalah sebanyak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 40 daripada 50. 40 orang daripada 50 orang telah turun. Okey, lalu mereka telah turun. Lalu mereka tinggalkan di situ ketua mereka yang tetap tak nak turun dan perintahkan jangan turun bersama dengan 10 orang lagi. Maka Sayyidina Khalid bin Al-Walid sebelum pengislamannya telah berpatah balik dan menyerang pasukan pemanah yang ada serta mengepung kaum muslimin. Macam mana mereka kepung? Sebab Khalid bin Al-Walid telah menjadi pemisah di antara pasukan Islam. Kan pasukan Islam, di sini pasukan Islam. Kemudian di belakang ni Nabi SAW. Ketika mana orang Quraisy lari, pasukan Islam kejar. Pasukan Islam kejar orang Quraisy. Maka Khalid bin Al-Walid datang tengah-tengah di antara Nabi dan pasukan Islam selepas dia berjaya menawan Bukit Pemanah ataupun Jabal Rumah tadi. Maka pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Dia mengepung kaum muslimin. Macam mana dia kepung? Sebab di situ dia dah ada. Dan dia panggil balik tentera Quraisy yang dah berundur supaya serang balik. Lalu umat Islam berada di tengah-tengah, dikepung di antara tentera berkuda Khalid bin Al-Walid dan tentera perjalan kaki dan penunggang unta Quraisy yang lain. Kata penulis buku, kemenangan akhirnya menjadi milik orang musyrik kerana pengabaian mereka terhadap perintah Nabi SAW. Pada peristiwa ini hanya 22 orang musyrikin telah terbunuh, manakala daripada pihak muslimin seramai 70 orang syahid. Jumlah yang sangat besar. 70 daripada 700 orang bererti 10% syahid. Jumlah yang sangat besar. Di antara yang syahid adalah pakcik Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Bukan bin Abu Talib. Betulkan terjemahan di sini. Saya pun akan betulkan. Ditulis di sini Hamzah bin Abu Talib. Abu Talib itu adik-beradik dengan Hamzah. Sebenarnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kesilapan cetakan. Bapa saudara Nabi SAW, Abdullah bin Jahash pun syahid, yang mana beliau merupakan adik-beradik dengan Ummul Mukminin isteri Nabi Zainab binti Jahash. Sayyidina Mus'ab bin Umair pun syahid, antara pendakwah pertama yang mula-mula Nabi hantar daripada kalangan penduduk Mekah menuju ke Madinah setahun sebelum Nabi berhijrah. Sayyidina Sa'ad bin Rabi' yang merupakan kisah yang masyhur yang mana dia offer kepada Abdul Rahman bin Auf bila Nabi persaudarakan antara dia dengan Abdul Rahman bin Auf, dia nak bagi separuh hartanya. Bahkan dia sanggup pada waktu itu untuk bagi isterinya. Dia ada 2 orang isteri. Dia sanggup ceraikan seorang, bila habis iddah maka Abdul Rahman bin Auf kahwin. Sampai ke tahap itu Sa'ad bin Rabi' punya layanan kepada Abdul Rahman bin Auf, namun Abdul Rahman bin Auf tak nak terima. Kata penulis buku, ini antara daripada 70 orang yang syahid. Nabi SAW sendiri ditimpa luka yang banyak dan perang ini menjadi satu pelajaran yang memberi faedah kepada umat Islam. Firman Allah, dan taatlah kamu kepada Allah, wa ati'ullah wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Al-Ma'idah ayat yang ke-92. Lalu Nabi SAW kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum bagaimana cederanya pipi Nabi, dahi Nabi, mata Nabi, belakang Nabi. Banyak anggota badan Nabi SAW yang cedera. Setelah daripada perang Uhud, Nabi SAW mengajak para sahabat untuk kejar orang Quraisy yang pada waktu itu berundur daripada Uhud. Kata penulis buku pada muka surat 47, Perang Hamra'ul Asad pada pertengahan Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Pada hari yang berikutnya, maksudnya selepas Uhud. Uhud hari Sabtu. Minta maaf. Lalu Uhud adalah pada hari Sabtu. Hari esoknya hari Ahad. Dalam keadaan Nabi pun cedera parah. Kebanyakan para sahabat cedera parah. Nabi beri motivasi kepada sahabat untuk bersama Nabi kejar orang Quraisy.
Maka berlakulah peperangan Hamra'ul Asad. Kata penulis buku, pada hari yang berikutnya selepas daripada perang Uhud pada hari Sabtu. Lalu ini adalah hari Ahad. Untuk pertempuran Uhud, Nabi SAW hendak bertemu balik dengan pihak Quraisy untuk menetapkan bahawa sebenarnya umat Islam masih kuat, umat Islam mampu untuk menyerang balas. Abu Sufyan yang merupakan pemimpin kaum musyrikin telah berazam untuk membalas balik ke atas orang Islam. Lalu dia berjumpa dengan Ma'bad bin Ubay al-Khuzai dan bertanya, apa yang berada di belakangmu? Pada waktu itu Ma'bad bin Ubay, dia baru datang daripada Madinah. Lalu Abu Sufyan tanya, Muhammad bagaimana? Keadaan dia bagaimana? Maka Ma'bad menjawab, wahai Abu Sufyan, larilah kamu daripada mereka. Sesungguhnya mereka telah bersedia untuk menyerang kalian buat kali kedua. Hamra'ul Asad berada lebih kurang 18 batu daripada Madinah yang menjadi tempat baginda Rasulullah berkhemah selama 3 hari. Nabi tunggu mana dia orang Quraisy. Adakah mereka berani untuk berjumpa balik? Kemudian baginda telah pulang semula ke Madinah setelah mendapat tahu bahawa pihak Quraisy telah membatalkan apa yang mereka hajati untuk menyerang balik Nabi SAW. Maka sebenarnya nak tunjukkan walaupun pada perang Uhud umat Islam pada waktu itu nampak kekalahan, tetapi Hamra'ul Asad menjadi bukti sebenarnya umat Islam tak kalah. Bahkan Quraisy yang pada waktu itu melarikan diri dan tak nak bertemu semula di Hamra'ul Asad. Pengajaran juga daripada sini kita nampak semangat luar biasa Nabi SAW. Walaupun dalam keadaan cedera parah, walaupun selepas Uhud Nabi tak boleh solat berdiri selama 1 bulan, cedera yang sangat teruk, tetapi semangat Nabi yang luar biasa mengajarkan kepada kita bahawa umat Islam sepatutnya sentiasa kuat. Kerana walaupun jumlah yang sedikit, umat Islam kena pada waktu itu sentiasa menganggap diri mereka kuat. Ini adalah peristiwa yang berlaku pada bulan Syawal, iaitu Uhud pada hari Sabtu 7 ataupun 11 ataupun 15 Syawal, dan Hamra'ul Asad pada hari Ahad, hari yang berikutnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlakulah perutusan Ar-Raji' pada tahun yang keempat Hijrah. Lalu kita dah selesai dah tahun yang ketiga Hijrah secara ringkas, dan kita mula masuk pada tahun yang keempat Hijrah. Lalu tahun yang kedua kita dah selesai, tahun yang ketiga Hijrah. Bermula daripada muka surat 48 adalah tahun yang keempat Hijrah. Kata penulis buku, berlakulah peristiwa Ar-Raji'. Telah datang satu berita kepada baginda Nabi SAW bahawa seseorang yang bernama Khalid bin Sufyan yang merupakan pemimpin Huzail sedang menghimpunkan para tentera untuk menyerang Madinah. Maaf, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kisah ini, kenapa terjadinya peperangan Ar-Raji' dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum tak disebutkan di sini. Lalu awal sebelum berlaku peristiwa Ar-Raji' ada dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Penyebab kenapa berlakunya peristiwa Ar-Raji' tak disebut dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka di sini kisahnya secara ringkas. Telah datang satu berita kepada Nabi bahawa Khalid bin Sufyan yang merupakan pemimpin, dia adalah pemimpin ketua Huzail. Huzail antara yang terlibat menyerang pada sahabat waktu peristiwa Ar-Raji'. Dia sedang menghimpunkan pada tentera untuk menyerang Madinah. Maka Nabi SAW hantar satu pasukan kecil yang diketuai oleh Abdullah bin Unais, dan pada waktu itu berlakulah pertempuran dan pemimpin Huzail iaitu Khalid bin Sufyan terbunuh. Lalu bila pemimpin mereka terbunuh, kata penulis buku, perkara tersebut menjadi satu perkara yang berat dan sukar untuk diterima oleh Huzail. Huzail pada waktu itu tidak terima. Ketika mana Huzail pada waktu itu tidak terima? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka mereka menggunakan helah untuk menuntut bela terhadap orang Islam. Lalu mereka menghantar beberapa orang lelaki daripada kabilah, bukan kabilah Huzail. Kalaulah kabilah Huzail, maka Nabi SAW akan perasan. Dia hantar, dia upah beberapa orang daripada kabilah lain. Lalu orang yang datang yang pura-pura masuk Islam ini adalah daripada kabilah Adal dan juga Farah. Dalam setengah riwayat menyebut Qarah. Lalu Adal
ain dad lam, dan juga farah, fa alif ra dengan ta marbutah, setengah riwayat menyebut dengan qaf qarah. Maka datanglah daripada kabilah Adal dan Qarah ini beberapa orang, dan Farah ini beberapa orang jumpa Nabi. Mereka menipu Nabi SAW dengan menyatakan bahawa mereka hendak masuk Islam dan kaum mereka pun hendak masuk Islam. Mereka juga minta daripada Nabi supaya Rasulullah hantar beberapa orang lelaki daripada kalangan para sahabat untuk mengajar mereka perihal agama. Lalu Nabi SAW pun mengutuskan bersama mereka sekumpulan para sahabat. Nabi bersangka baik, mereka pun dah masuk Islam. Nabi pun hantar beberapa orang sahabat. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebut 10. Ada riwayat menyebut 6. Okey. Ketika rombongan 10 orang sahabat itu tiba di kawasan Ar-Raji', yang mana Ar-Raji' ini adalah mata air milik kabilah Huzail, yang memang mereka nak balas dendam terhadap kematian Khalid bin Sufyan, pemimpin mereka. Maka mereka telah membunuh kesemua ahli rombongan daripada sahabat seramai 10 orang tadi, kecuali hanya 3 orang. Yang terselamat adalah Abdullah bin Tariq. Itu pun mereka bunuh juga ketika mana Abdullah bin Tariq pada waktu itu tak nak bergerak daripada tempat duduk dia. Abdullah bin Tariq tak nak bangun. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum tak ada nama Abdullah bin Tariq. Hanya disebut seorang sahabat. Lalu ini satu maklumat penambahan kepada para sahabat yang dah baca kitab Ar-Rahiqul Maktum. Lalu Abdullah bin Tariq dibunuh bagaimana? Direjam dengan batu sampai syahid. Itulah keadaan. Daripada 10 orang, 7 orang memang dah syahid awal. Tinggal 3. Daripada 3 orang ini, yang ke-8 yang kena syahid adalah Abdullah bin Tariq. Manakala 2 lagi sahabat Nabi SAW mereka bawa ke Mekah. Pada waktu itu mereka nak jual, nak mendapat keuntungan daripada Quraisy. Mereka berdua dijual kepada 2 orang musyrik Mekah dengan harga yang mahal. Seorang sahabat Nabi yang dijual bernama Khubayb bin A'wa, yang dibeli oleh Uqbah bin Harith. Beliau dibunuh oleh Uqbah sebagai balas dendam kepada ayahnya yang terbunuh pada perang Badar. Manakala seorang lagi sahabat, Zaid bin Dathinah, di sini disebut Rahnah, tapi selalunya namanya adalah Dathinah, dibeli oleh Safwan bin Umayyah yang juga nak bunuh Zaid bin Dathinah ataupun Rahnah kerana ayahnya telah dibunuh dalam peperangan Badar. Maka daripada sini kita nampak ke-10 sahabat ini semuanya syahid. Tetapi kita dah belajar dalam kitab Suwarum min Hayati Sahabah, bila Khubayb pada waktu itu dibunuh, maka pada waktu itu seorang lagi daripada kalangan yang nampak itu telah masuk Islam. Lalu syahidnya Khubayb, Allah ganti petunjuk dengan seorang lagi sahabat yang pada waktu itu belum masuk Islam. Tapi bila dia nampak kecintaan Khubayb pada Nabi, maka dia pun masuk Islam. Inilah ke-10 sahabat syahid dalam peristiwa Ar-Raji'. Kemudian tak lama selepas daripada itu, selang beberapa hari pada bulan yang sama, pembunuhan lagi ramai sahabat, iaitu dalam peristiwa Ma'unah. Jom kita baca. Perang Telaga ataupun Bir, bahasa Arab Telaga Bir, Ma'unah, pada bulan Safar, bulan yang kedua tahun yang keempat Hijrah. Abu Barra' bin Azib, yang tadi adalah Banu Huzail, mereka bunuh kesemua 8 orang sahabat, 2 orang lagi mereka jual untuk dibunuh oleh orang Quraisy. Lalu 10 orang syahid daripada peristiwa Ar-Raji'. Ini peristiwa yang berikutnya. Abu Barra' bin Azib yang merupakan ketua Banu Amir telah datang bertemu Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menceritakan kepadanya tentang Islam. Abu Barra' tidak menerima dan juga tak menolak. Dia berdiam diri. Lalu beliau mencadangkan kepada Rasulullah, sesungguhnya perkara yang disuruh dalam Islam ini merupakan perkara yang baik. Jika kamu benarkan, utuskanlah beberapa orang lelaki daripada kalangan sahabat kamu kepada penduduk kami, penduduk Najd, dan sahabatmu boleh menyeru mereka untuk mengikutimu. Maka menjadi harapanku bahawa pengikut-pengikut aku akan menyahut seruanmu, wahai Muhammad. Maka Nabi SAW pada awalnya Nabi ragu-ragu, sebab terkenal penduduk Najd ini banyak pada waktu itu mengganggu umat Islam.
Maka pada waktu itu Nabi bersabda, aku bimbang penduduk Najd akan mengapa-apakan mereka. Namun Bara' sebagai ketua kabilah Banu Amir berkata, aku akan menjaga mereka. Lalu Nabi SAW menghantar bukan sedikit, sebab perkampungan Najd besar, ada banyak suku kabilah di situ. Maka Nabi hantar 70 orang bersama dengan Bara'. Lalu mereka berjalan sampailah di kawasan Telaga Ma'unah. Mereka juga mengutuskan Haram bin Mulhan bersamanya surat Nabi SAW kepada Amir bin Tufail yang juga merupakan salah seorang pemimpin Banu Amir. Bara' bin Azib pun pemimpin, dan di sini salah seorang pemimpin yang lain adalah Tufail bin Amir. Ketika mana surat yang dibawa oleh Haram bin Mulhan tadi sampai kepada Tufail bin Amir, dia tidak langsung melihat isi kandungan tersebut, dia terus bunuh utusan Nabi SAW. Dia terus bunuh. Padahal menjadi kebiasaan dan adat pada waktu itu utusan tak boleh dibunuh. Ketika mana surat Nabi dibawa oleh Haram bin Mulhan, dia terus bunuh Haram bin Mulhan radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu beliau syahid. Seterusnya Amir bin Tufail pada waktu itu mengajak kaum dia Banu Amir untuk membunuh orang Islam. Namun pada waktu itu kaum dia tak berani, sebab seorang lagi pemimpin mereka, Bara' bin Azib, dah beri jaminan keselamatan untuk sahabat-sahabat Nabi. Maka pada waktu itu Tufail bin Amir tak putus asa. Lalu Tufail bin Amir pada waktu itu minta tolong daripada kabilah-kabilah yang lain, suku-suku yang lain. Lalu dia minta tolong daripada Banu Sulaim. Kita dah tahu 2 kali Banu Sulaim cuba untuk menyerang Nabi pada bulan Syawal tahun yang kedua, juga pada tahun yang ketiga Hijrah. Banyak kali Banu Sulaim tidak berpuas hati dengan Nabi SAW. Lalu diajak Banu Sulaim, dan Banu Sulaim menyahut seruan Tufail bin Amr. Diajak pada waktu itu daripada kalangan Banu Sulaim adanya Usayyah, adanya suku Ra'al dan juga Zakwan. Banu Sulaim besar. Dalam Banu Sulaim ada pecahan-pecahan keluarga lagi. Antaranya Usayyah, antaranya Ra'al, Ra'ain Lam dan juga Zakwan. Lalu Tufail bin Amr telah bergabung dengan Banu Sulaim yang memang berdendam dengan Nabi SAW, dan mereka pada waktu itu bunuh ke semua 70 orang sahabat. Kecuali pada waktu itu yang selamat adalah Ka'ab bin Zaid dan Ammar bin Umayyah, 2 orang sahaja. Ka'ab bin Zaid ditinggalkan bebas dalam keadaannya dan beliau hidup sehinggalah beliau syahid kemudian hari waktu perang Khandaq. Adapun Ammar bin Umayyah pada waktu itu telah ditawan kemudian dibebaskan. Telah sampai kepada Nabi SAW berita tentang keadaan golongan Ar-Raji' dan juga peristiwa Ma'unah pada waktu yang sama. Baginda menjadi sangat sedih dan baginda juga mendoakan keburukan pada waktu itu untuk kabilah-kabilah ini selama sebulan dalam kunut nazilah baginda. Lalu ini adalah benda yang sangat berat buat Nabi. Dalam perang Uhud yang syahid, tetapi perang 70 orang. Di sini yang syahid dalam satu tempoh 80 orang tolak 2 yang selamat, lebih kurang 78 orang yang syahid dibunuh pada 2 peristiwa yang berbeza, Ar-Raji' dan juga Ma'unah. Daripada sini kita nampak ujian yang menimpa Nabi dan juga para sahabat baginda Nabi SAW. Bilakah kedua-dua peristiwa ini berlaku? Pada bulan Safar, bulan yang kedua tahun yang keempat Hijrah. 80 orang syahid ataupun 78 orang syahid dalam satu bulan dibunuh, padahal mereka adalah pada waktu itu tenaga pengajar yang mahir dalam Al-Quran. Seterusnya pada bulan berikut selepas Safar datangnya Rabiul Awal. Maka ketika mana datangnya Rabiul Awal, Banu Nadir pada waktu itu menunjukkan penentangan mereka terhadap Nabi SAW. Lalu kita nampak satu persatu musibah ataupun ujian pada waktu itu perlu dihadapi oleh Nabi SAW. Tidak selesai pada waktu itu kesedihan, kehilangan 78 orang sahabat dalam satu bulan yang dibunuh dengan kejam. Datang pula pada waktu itu penentangan dan pemberontakan daripada orang-orang Yahudi Banu Nadir.
Bilakah ia berlaku? Pada bulan berikutnya, bulan yang ketiga Rabiul Awal tahun yang keempat Hijrah. Kata penulis buku, berlaku pada tahun keempat Hijrah. Banu Nadir merupakan kelompok terbesar daripada kalangan Yahudi yang tinggal di tengah-tengah kawasan Madinah. Adapun Yahudi Banu Qainuqa, kita dah baca dah diusir. Selepas daripada Perang Badar, tahun yang kedua Hijrah. 2 tahun selepas itu ataupun setahun lebih, Banu Nadir pula menunjukkan kesombongan mereka. Sebab berlaku perang ini adalah bahawa Nabi SAW bersama dengan beberapa orang sahabat, baginda hendak bertemu dengan orang Yahudi Banu Nadir. Kenapa Nabi nak bertemu dengan orang Yahudi Banu Nadir? Nak menentukan jumlah diat ke atas 2 orang lelaki yang dibunuh secara tersalah bunuh. Maka pada waktu itu sebenarnya Nabi nak minta tolong berkenaan tentang diyah yang sepatutnya dibayar oleh Nabi dan umat Islam. Kenapa kena bayar diyah? Sebab kan kita dah baca dalam peperangan Ma'unah ada 2 orang sahabat yang selamat. Itulah dia Zaid bin Amr, Ka'ab bin Zaid dan Ammar bin Umayyah. Ammar bin Umayyah ketika mana dia dibebaskan oleh Amir bin Tufail. Minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ammar bin Umayyah Ad-Damri ketika mana dah dibebaskan oleh Amir bin Tufail. Dalam perjalanan dia balik ke Madinah, dia berjumpa dengan 2 orang daripada kabilah yang terlibat. Tapi 2 orang ni tak bersalah apa. Dia bukan termasuk dalam yang bunuh. Maka Ammar bin Umayyah bunuh 2 orang ini. Kerana waktu itu dia marah dengan kehilangan sahabat-sahabatnya. Maka Nabi SAW tegur, salah, tak boleh buat begitu. Kena bayar diyah 100 ekor unta setiap seorang. Maka pada waktu itu Nabi nak minta tolong kepada Yahudi Banu Nadir untuk beri pinjaman ataupun bantu sedikit untuk menyelesaikan diyat yang dibunuh oleh Ammar bin Umayyah terhadap 2 orang tersebut. Maka pada waktu itu mereka nak bunuh Nabi. Jahatnya orang Yahudi, mereka bukan sekadar langgar perjanjian, mereka nak bunuh Nabi SAW. Lalu ketika mana pada waktu itu Nabi sampai ke tempat mereka, mereka dudukkan Nabi di satu tempat dan mereka minta izin untuk bermesyuarat seketika. Hakikatnya bukan bermesyuarat, mereka nak bunuh Nabi SAW. Lalu baginda telah duduk di satu kawasan untuk berehat. Orang Yahudi telah bersepakat untuk membunuh Nabi. Bagaimana mereka nak bunuh Nabi? Dengan cara salah seorang daripada mereka akan panjat ke tempat yang tinggi dan menjatuhkan batu yang besar ke atas kepala baginda Nabi SAW. Allah memberitahu kepada Rasulullah tentang perancangan Yahudi. Lalu Nabi tiba-tiba dengan para sahabat duduk, tiba-tiba Nabi bangkit terus balik ke Madinah. Semua para sahabat terkejut. Kenapa begitu? Lalu Nabi SAW bila tiba di Madinah, Nabi mengutuskan Sayyidina Muhammad bin Maslamah Al-Ansari radhiyallahu anhu untuk menyampaikan kepada orang-orang Yahudi Banu Nadir, sesungguhnya Rasulullah telah mengutuskanku kepada kalian untuk menyuruh kalian keluar daripada negeri Madinah ini. Sesungguhnya kalian telah melanggar janji yang telah aku jadikan untuk kalian dengan apa yang telah kalian minat dengannya supaya tidak mengkhianatiku. Ku berikan tempoh kepada kalian selama 10 hari dan sesiapa sahaja yang terlihat di kawasan ini selepas 10 hari maka dia akan dibunuh. Lalu Nabi bagi tempoh 10 hari untuk keluar, kosongkan Madinah. Tapi orang Yahudi Banu Nadir sombong. Dia percaya dengan kekuatan dia boleh lawan Nabi SAW. Sebab itu kata penulis buku, Yahudi Banu Nadir enggan untuk keluar. Bahkan antara sebab dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum mereka tak nak keluar sebab mereka mendapat jaminan daripada orang munafik yang orang munafik akan bantu mereka. Namun orang munafik tak datang bantu. Lalu Nabi SAW mengepung mereka. Lalu mereka akhirnya menyerah diri untuk keluar bersama dengan harta diri dan anak mereka. Lalu Nabi SAW bersetuju. Nabi kata boleh bawa harta dan anak, senjata tak boleh bawa. Tanpa mengeluarkan sebarang senjata bersama mereka saat meninggalkan Madinah. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita telah baca bahawa jumlah senjata mereka sangat banyak.
yang mereka tinggalkan. Dan di sinilah berakhirnya kelompok kedua Yahudi di Madinah, itulah Yahudi Banu Nadir. Mereka diusir pada bulan yang ketiga tahun yang keempat Hijrah, iaitu Rabiul Awal tahun yang keempat Hijrah. Kata penulis buku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, peperangan Zatul Riqa' pada Jamadil Awal pada bulan yang sama, bulan yang ketiga tahun yang keempat Hijrah. Para ulama sirah berbeza pendapat tentang peperangan Zatul Riqa' bilakah berlaku, namun penulis buku memilih pendapat bulan yang ketiga, bulan yang sama pengusiran Yahudi Banu Nadir berlaku, iaitu pada bulan yang ketiga Rabiul Awal tahun yang keempat Hijrah. Kata penulis buku, selepas selesai perang Banu Nadir, lalu Nabi SAW telah berperang di Najd untuk menumpaskan Banu Tha'labah bin Ghatfan. Kita dah baca tentang Banu Tha'labah beberapa peristiwa sebelum daripada ini dalam peperangan Ghatfan pada muka surat yang ke-44. Lalu kat situ kita dah baca Banu Tha'labah nak serang Madinah. Lalu Nabi keluar daripada Madinah dengan 450 orang tentera. Muka surat yang ke-44. Lalu kali ini Nabi bawa lagi tentera. Tetapi pada waktu itu perang ini dikenali sebagai Zatul Riqa'. Abu Dhar Al-Ghifari telah dilantik untuk menguruskan Madinah menggantikan Nabi. Lalu Nabi telah turun sampai di satu kawasan kurma yang dinamakan Ar-Riqa'. Kedua-dua kumpulan saling berdekatan, namun tidak berlaku sebarang pertempuran. Orang sekeliling menjadi bimbang dan menjadi panjang tempoh intipan untuk memulakan serangan. Dalam peperangan ini Nabi SAW telah berehat di salah satu pohon kurma untuk tidur. Ketika mana baginda menyangkutkan pedang di atas satu dahan pokok, musuh telah berjaya menyelinap masuk ke tempat pembaringan Nabi, lalu mengambil pedang Nabi SAW dan mengeluarkan pedang itu daripada sarungnya. Lalu dia kata, siapa yang boleh selamatkan kamu wahai Muhammad? Muka surat 54. Ketika Rasulullah terjaga daripada tidur, terus lelaki itu menghunuskan pedang di tangannya pada bahagian kepala Nabi. Dia letakkan pada kepala Nabi SAW untuk dia pancung. Lalu dia bertanya, siapa yang boleh menghalang aku daripada membunuh wahai Muhammad? Lalu Nabi SAW menjawab, Allah akan menghalang. Lalu pedang itu tiba-tiba terjatuh. Lalu Nabi SAW ambil pedang yang terjatuh. Nabi pada waktu itu bertanya soalan yang sama kembali kepada lelaki tadi. Katakan, siapakah yang boleh menghalang aku daripada membunuhmu? Lelaki itu tak mampu menjawab apa-apa. Lalu dia berkata, jadilah kamu sebaik-baik orang yang menerima kemaafan. Lalu Nabi SAW memaafkannya. Hadis riwayat Abu Ya'la, Al-Hakim, dan hadis ini di sisi Imam Bukhari dan Muslim. Faedah, dikatakan oleh para ulama, kenapakah peperang ini Zatul Riqa'? Salah satu sebabnya dah disebut kerana tempat itu dinamakan Ar-Riqa'. Dinamakan juga Ar-Riqa' kerana tanda-tanda di panji mereka. Ini apa sebab yang kedua. Dikatakan juga Ar-Riqa' sebab yang ketiga, kerana para sahabat telah turun di sebuah kawasan bukit yang padanya terdapat warna hitam, putih dan merah, seolah-olah ia merupakan satu bahagian daripada bukit tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dinamakan juga Zatul Riqa' kerana pada waktu itu kaki para sahabat luka, jauh perjalanan, lalu mereka balut dengan riq'ah ataupun mereka balut dengan balutan. Ini antara beberapa sebab kenapa dipanggil Zatul Riqa', dan berbeza pendapat mengenai tarikh berlaku. Penulis buku memilih pendapat berlaku selepas daripada peristiwa Yahudi Banu Nadir, iaitu Rabiul Awal tahun yang keempat Hijrah. Seterusnya, pada bulan Sya'ban, tadi bulan yang ketiga, kita terus pergi kepada Sya'ban, iaitu bulan yang ke-8. Bulan yang ke-8 tahun yang keempat Hijrah, berlakulah Badar yang kedua, perang Badar terakhir. Lalu kenapa berlaku lagi Badar? Kata penulis buku, ketika mana dalam perang Uhud yang berlaku pada tahun 3 Hijrah pada bulan Syawal. Maka pada waktu itu Abu Sufyan mencabar umat Islam. Sebab itu kata penulis buku pada muka surat 55, Abu Sufyan pernah menyatakan pada peperangan Uhud, perang Badar telah berlalu dan kita akan jumpa balik dekat Badar nanti supaya kita boleh lawan balik.
Lalu Nabi SAW tepati apa cabaran tersebut. Nabi sahut cabaran tersebut. Lalu Nabi keluar pada bulan Sya'ban tahun keempat Hijrah, mengikut tempoh yang disepakati untuk bertemu dengan pihak Quraisy. Adakah Quraisy datang? Quraisy tak datang. Takutnya Quraisy kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita berakhir peperangan yang berlaku pada tahun yang keempat Hijrah. Bermula tajuk yang seterusnya adalah peperangan yang berlaku pada tahun yang kelima Hijrah. Lalu apakah yang berlaku pada tahun yang kelima Hijrah? InsyaAllah kita akan sambung esok insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat yang meluangkan masa bersama. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang melakukan pengorbanan bersengkang mata. Moga-moga di sini kita dapat mengulang kaji sirah kita. Kita jumpa jam 2 pagi nanti dalam perkongsian tadarus Al-Quran, dalam bacaan tadarus Al-Quran. Lalu kepada para sahabat yang ingin untuk mendapatkan kitab ini sebagai rujukan, boleh sahaja tekan link di ruang komen ataupun mesej kepada nombor VitalBook 013 30 32 317 013 30 32 317 untuk pembelian kitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita jumpa lagi dalam daurah lewat malam sirah esok jam 12.30 malam. Mudah-mudahan kepada sahabat yang mana PKP juga, moga Allah permudahkan. Kita jumpa nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Alhamdulillah, moga Allah adakan manfaat dalam pertemuan yang tidak seberapa. Yang kali pertama join, jemput juga join Telegram channel Kuliah Umar Aziz.